Jadi saya nak Kak Tia cerita sikit asal usul Kak Tia dari mana, lepas tu sekolah mana lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kia binti Arus, asal dari Kampung Perah, Parit, Perak. Bersekolah di sekolah kebangsaan Parit, Perah. Bersekolah di sekolah kebangsaan Sungai Perah, Parit, Perak. Cikgu saya yang pertama dulu Cikgu Sampat, cikgu dari Jabatan Orang Asli lah. Masa itu dia mengajar di sekolah itu, saya belajar di situ dari tahun 1 sampai tahun 3. Lepas tu tahun 4 saya pergi ke sekolah SK Lasah sekejap untuk beberapa bulan. Kemudian bersekolah di sekolah kebangsaan Sungai Tikut dari tahun 4 sampai ke tahun 6. Saya melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah rendah, sekolah menengah Datuk Haji Abdul Wahab Sungai Tikut, dan ke tingkatan 4 di sekolah menengah 4 dan tingkatan 5 di sekolah menengah Metodis Sungai Tikut. Okey. Kemudian macam mana daripada pergi sekolah Lasah pula? Masa tu di sekolah kebangsaan Lasah tu, masa tu satu tempat disediakan Perak Polis, ditempatkan khas untuk pelajar-pelajar asli dari bukan seluruh Malaysia lah, Perak punya bahagian utara Perak, Kuala Kangsar. Jadi daerah Kuala Kangsar dia kumpulkan budak asli kat situ semua. Dari tahun 1 sampai tahun 6 lah kat situ. Tapi disebabkan ayah saya tahun 71 tu dia bekerja sebagai tukang masak sambilan di asrama OA Sungai Tikut, pos dosa. Jadi saya pindah ke Sungai Tikut pula di pertengahan tahun lah. Jadi dari situ saya bersekolah sampai tahun 6. Lepas tu baru saya pergi remote kelas untuk bahasa Inggeris. Masa tu kelas bahasa Inggeris kan, tahun jadi remote kelas sampai tingkatan 3. Kemudian saya sambung ke sekolah menengah Metodis tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, selepas tu dari segi macam mana Kak Kia dapat jadi pendidik lah, guru OA kira peringkat awal dulu? Sebenarnya kemudian saya mohon kerja dengan Jakwa juga. Jadi dapat dengan Jakwa dapat bahagian pentadbiran, tapi untuk 2 tahun saja. Kemudian saya terus pergi bahagian pendidikan di Jakwa. Kemudian pada masa itu pengarah pendidikan di Jakwa tu dia macam pengambilan untuk guru-guru asli. Guru asli untuk mendapatkan kursus pendidikan lah. Jadi saya terus menyertai kursus tersebut selama 3 tahun. Sama dengan Zaini, Bagoli. Di situ dia buat berperingkat lah, berperingkat. Jadi saya adalah kami kursus sama tapi lantikan yang berbeza. Okey, rakan-rakan Cikgu Kak Kia ni, saya hormati Kak Kia ni sebab dia kiranya guru OA awal daripada penyerahan sekolah Jakwa kepada Kementerian Pendidikan. Jadi bila diserahkan kepada Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan dah janji dengan Jakwa akan ambil pegawai-pegawai perhubungan luar dan untuk kapitangan yang lain untuk diserahkan sebagai guru di sekolah Jakwa. Jadi macam peralihan tu apa Kak Kia? Perasaan Kak Kia masa tu daripada sekolah Jakwa Kementerian ambil alih? Maksudnya macam mana? Macam mana? Yelah bila jadi guru kan dulu Jakwa, bawah Jakwa. Pendidikan bawah Jakwa, sekarang ni pendidikan bawah kementerian. Jadi bila masa dia buat pengurusannya tidak berapa teratur lah sebab kami tidak menghadiri kursus. Apabila pergi ke kementerian, jadi pengurusannya berubah dengan bersistem lah maknanya. Dengan ada sistem peperiksaan dan sebagainya. Tapi masa dalam Jakwa, kami hanya mengenalkan pelajar-pelajar kepada 3M saja. Baca, tulis, kira je. Banyak kepada itu. Tapi bila pergi kementerian, dia jadi luas. Kita kena ajar berbagai subjek. Maknanya kita akan ajar bahasa Inggeris, PJ, muzik dan segala. Kemudian kita kena juga menguruskan pentadbiran. Bagi sekolah yang tak ada kerani, tak ada masa tu kami di kalangan kami cikgu-cikgu di sekolah pendalaman tu, kalau ada 2 orang, seorang jadi ketua lah, lantik sendiri, bukan dilantik oleh mana-mana pihak. Jadi tanggungjawab kita berkongsi lah dengan rakan.
Dari situ kita semangat bekerjasama tu ada. Jadi kita bekerja dalam macam mana kumpulan dengan murid-murid. Kita mesra dengan murid nak bagi mereka tertarik untuk datang ke sekolah. Dan di situ juga kita kena belajar bahasa diorang. Ya, kena pujuk diorang dan macam-macam lah cara untuk menarik mereka ke sekolah. Okey, masa Kak Kia diserat sebagai Kementerian Pendidikan, tujuan utama dia untuk membasmi keciciran murid dan asas membaca, mengira dan menulis. Itu saja peringkat awal. Untuk galakkan mereka yang tercicir tu, yang tak ada sekolah tu, datang ke sekolah. Okey, masa tu apa peranan Kak Kia lah masa mula-mula telah diserat ke Kementerian Pendidikan untuk menjalankan murid mempengaruhi berapa hantar anak ke sekolah? Kita rasa tanggungjawab tu memang berat. Sebab kita kena, bukan saja kita nak suruh budak tu datang sekolah, kita kena pujuk ibu bapa juga, beri kesedaran kepada mereka. Tapi bagi saya pada masa tu, sebab masa saya dapatkan itu, saya dapat di sekolah kebangsaan Kusenta. Jadi ibu bapa bagus, mereka beri kerjasama. Masa kita buat mesyuarat PIBD pun ibu bapa, kedatangan ibu bapa menggalakkan. Jadi apa-apa aktiviti yang dilaksanakan, mereka beri sambutan. Dan kedatangan alhamdulillah. Sebab masa tu pun kita dapat bantuan dari JAKWA juga dari segi makanan. JAKWA sediakan makan yang tak ada masalah dari segi kedatangan. Semua kalau ada mungkin peratus tak ada dapat sebulan tu 100%. Tapi 90% ke 100% ke atas saja. Okey, ini ada masa tu tahun bila tu? 1995. Masa tu semua sekolah JAKWA diserapkan guru-guru mereka OA untuk berhadir khusus 3 tahun dalam masa cuti. Masa tu kami masa tahun 95 tu kami dah dapat lantikan kerja perguruan. Kami pergi khusus tu masa dengan JAKWA pada tahun 86 87. Yalah 86 87. 3 tahun. Oh, maknanya penuh masa lah. Bukan, dalam proses juga. Masa dalam jadi cikgu JAKWA kami ada kena macam tu, 3 tahun. Lantikan jadi cikgunya pada tahun 1992. Tapi kami di pihak kementerian ambil alih pada tahun 1995. Okey, lagi satu Kak Kia dengan rakan-rakan yang lain dah bersara pun. Cikgu Zaini yang masih tinggal awal lama, Bagoli, yang lain banyak dah bersara. Titun, siapa nama Titun yang bahasa Semai tu? SK Titun yang bahasa Semai. Alah, lupa. Okey, jadi bagaimana Kak Kia melihat ya bila telah diserat sebagai guru, bagaimana pandangan masyarakat luar sebagai guru asli di sekolah asli? Kalau dulu banyak guru luar Melayu masuk pos-pos, tapi sekarang bila kerajaan dah buat OA jadi guru di sekolah tu, bagaimana hasilnya berlaku penghijrahan itu? Okey, apa yang saya nampak memang baguslah, ya. Baguslah juga ada, jadi ada cikgu asli. Maknanya cikgu asli ni parent, ibu bapa yang ada di situ, mereka akan jadi tumpuan lah. Lebih percaya. Percaya. Jadi tumpuan dia percaya, dia apa-apa hal pun dia akan cari cikgu asli dulu. Sebab dia rasa yakin. Kadang-kadang kalau dengan cikgu Melayu tu mungkin dia fikir macam ni. Apa yang dia nak cakap tu nanti orang maksud lain. Itu sebab dia senang dengan cikgu asli. Bukan kepercayaan dia lebih lah. Dia, kalau dengan cikgu lain tu, dia kata takut dia tak tahu, dia tak faham cikgu saya cakap. Dia cakap macam ni. Itu sebabnya. Itu sebabnya juga cikgu-cikgu Melayu yang mengajar di sekolah asli pun kena belajar bahasa asli juga. Tak kira lah dekat sekolah tu, kalau Temia
Kimia, belajarlah bahasa kimia. Kalau semai, belajar bahasa semai. Jangan sampai tak tahu langsung. Dia kena belajar, ambil inisiatif tu belajar. Tak rugi pun kalau belajar. Jadi dari situ, kalau boleh membantu kita dari segi PDP kita dengan murid kan. Jadi murid pun kalau katalah kalau dapat tahun 1, kita tak tahu apa. Jadi susah. Tapi kalau kita ajar, kalau kita dah pandai, kita ajar tahun 1, kita boleh terjemahkan. Oh macam ni, kita faham, kita bantu dia orang. Tapi sekarang ni rasanya saya harap cikgu-cikgu yang ada tu bolehlah ambil inisiatif ni untuk belajar ya. Jangan rasa tak apalah duduk bertahun-tahun pun di sekolah ni pun masih tak tahu bahasa. Okey, saya nak tanya Kak Kia. Kak Kia banyak tamat sekolahan sampai SPM. Bagaimana ada setengah orang macam dia kata asli ni jangan duduk sekolah macam sekolah sini, ada sekolah khas menengah asli bawah. Asli ni sekatan 4 dia kena serap masuk sekolah ramai campur. Ada satu positif itu sebab dia campur berjaya. Ada juga kata tak boleh, nanti orang sini akan dirasa rendah diri. Lepas tu mungkin dia akan rasa tertisih sebab kadang-kadang akan keluar perkataan-perkataan yang negatif terhadap pelajar OA. Jadi kerajaan dah buat sekolah menengah bawah khas untuk asli. Jadi apa pandangan Kak Kia lah, yang asli bercampur macam Kak Kia campur, dan banyak lagi yang rakan-rakan lain. Dan ada juga orang kata dia asli dalam campur dengan asli sampai dah SPM. Macam tu. Asli bagi saya tak praktikal. Asli ni dia elok bercampur. Kalau tidak dia tak berkembang, dia macam tumbuh je. Sebab apa yang saya nampak terjadi di SK Batu 14, sekolah saya mengajar dulu, bukan nak kata diorang tak elok, tapi cuma disebabkan mungkin pergaulan mereka terbatas. Dia orang tahu kelompok dia orang je, dia tak tahu tempat lain. Jadi tapi bila dia pergi dekat sekolah menengah Sri Tapa, saya tengok budak-budak asli yang dulu dekat Batu 14 tak berapa okey, dia pergi sana dia boleh. Dia punya bahasa pun okey, dia punya pencapaian peperiksaan dia bagus. Macam tahun lepas kan, budak-budak yang saya ajar dari sekolah rendah tahun 1, 2, 3, sampai tahun 6 lah saya tengok dia punya pelajaran tu lemah. Bila keluar result tahun lepas, alhamdulillah. Cakap macam mana kamu boleh? Tengok, kamu dulu matematik teruk, sekarang okey. Sebab dia bergaul. Dia campur dengan orang. Kalau duduk sama asli dia, kalau dia jenis tak terpengaruh, tak apa. Ini kalau jenis cuma pengaruh ke yang tak elok, dia akan ikut sama tak belajar. Tapi kalau dia dapat kawan yang bagus, sama-sama bagus, budak lain yang bantu dia akan jadi bagus. Jadi jangan berkumpul sama sendiri. Ya, tak kira lah budak Melayu ke, budak Cina ke, budak siapa asli ke. Kalau dia majmuk, maknanya dia campur Melayu, Cina, India dekat sekolah tu, dia akan boleh advance. Pemikiran dia akan berubah, dia tak macam tu. Jadi dia boleh ada daya saing di antara mereka. Okay. Kalau saya ajar matematik 4 tambah itu pun dia tak dapat. Kata macam mana nak macam-macam cara saya buat. Tapi bila pergi sekolah menengah, saya tengok dia punya result. Bangunnya macam mana kamu? Dia kata berkat cikgu ajar dulu masa sekolah rendah ini dia. Walaupun masa tu dia tak nampak, bila dia pergi sekolah menengah, dia lambat? Dia lambat sikit. Dia cahaya dia buka lambat? Ni cikgu dulu ajar saya, ni lah teruk dia kata. Tengok tapi sekarang alhamdulillah kan, lulus aku punya matematik, dia dapat 2 ke 3 macam. Kira dari budak yang, bukan budak yang cikgu harapkan untuk bagi result yang bagus. Tengok dapat bagus. Cuma dia punya BI dia dapat 7. Itu pun bukannya dia pandai ni kan. Jadi saya kata saya tak sangka, saya kata budak yang alhamdulillah budak yang saya ajar menjadi juga saya kata. Kan kalau lepas result orang okey kan. Okey. Budak dia memang kelas dengan kelas satu bangunan yang papan tu je. Sekat kepada apa ya tu. Untuk bangunan lama dulu. Bangunan kayu tu sekat pejabat yang bilik hantu tu pejabat. Bilik guru sekat ni dekat pada 6. Dekat situlah tempatnya kecil, tapi memang dia
Yalah, dengan keadaan tak selesa, tapi masa tu murid tak ramai, ada 100 lebih, 110 orang situ tu. Lepas tu saya ke tu, Cikgu Azman dah ada situ. Dia lama, dia lantikkan dia lama dari saya. Masa situ, tapi budak-budak memang ni lah, nak sekolah ke, tak nak sekolah ke, tak ada kisah lah. Jadi orang ni mana banyak juga yang kecil. Tapi masa tu satu je, sebab yang luar pun tak sediakan bas. Budak-budak pergi sekolah, mak bapak hantar. Satu tu yang bagusnya. Balik duk naik bas yang bas regal tu lah, bas bayar sama sendiri. Dan lepas itu, saya pun tak tahu tahun bila baru yang kuat sediakan bas. Barulah kedatangan murid tu ramai. Kalau tidak tak, masa tahun saya dah mengajar di Cameron Highland. Masa tu diorang dapat sekolah bangunan yang lagi 2 tingkat. Kan yang belakang belah kiri. Barulah luas sikit. Jadi budak pun dah ramai masa tu, dah 100 lebih. Adalah perubahannya. Okey, apakah nasihat Kak Kia kepada penuntut-penuntut OA sekolah rendah dan melanjutkan pelajaran rancangan untuk sombong sampai ambil SPM? Apa? Okey, kepada murid-murid ya yang dah habis tahun 6 tu, kalau boleh teruskan sampai ke tingkatan 5. Sebab kadang-kadang walaupun kita masa sekolah rendah tu, teruk itu bukan ukurannya sebenarnya. Sebenarnya kita boleh main bila di sekolah menengah, kita bergaul dengan suku kaum yang lain, dengan orang Melayu, Cina, India, kita akan rasa tercabar sebenarnya. Takkan dia orang boleh, kita tak boleh. Jadi dari situ saya nampak yang maju tu dia ada semangat macam tu, berlumba. Dia nak kita berlumba dengan orang boleh, takkan kita tak boleh. Sama macam saya dulu pun dari sekolah rendah dengan tak tahu apa. Tahun 1, 2, 3 tak tahu apa. Pergi jenjang 4, tiba-tiba tahun 5 nak penilaian. Jadi dari situ saya usaha. Takkan orang lain boleh, saya tak boleh. Saya harap pelajar-pelajar yang lain pun sama macam tu. Bukannya kita supaya kita tak kecil lah. Jadi terus sampai tingkatan 5. Janganlah ada setengah tu belum tingkatan 5 dah berhenti sekolah. Tak boleh macam tu. Kita kena bersemangat supaya kita sama maju dengan orang lain. Sudah dia hubungan saya dengan Kak Kia. Ya, memang kakak saya lah, kakak saya lah. Dan masih hormat dia. Dan ramai lagi rakan-rakan seangkatan Zaini ya, yang kita bawa masukkan di jabatan. Saya bawa mereka ni, orang-orang OA ni, guru OA ni, untuk persidangan media bulat dan untuk bersuara di tingkat jabatan untuk membantu jabatan menyelesaikan isu-isu pendidikan di sekolah OA. Jadi itulah saranan Kak Kia kepada anak-anak murid. Ya, ada seorang anak murid asrama, tapi saya ikut dia dalam masuk uji, dan dia kata kepada saya, cikgu, sekarang ni lain. Zaman saya dulu, mak bapak tak ada sokongan. Masa zaman dia masuk uji tu, tak ada bagi sokongan pun. Masa-masa dia hadir, dia tengok. Dia yang kata dia nak sampai SPM. Alhamdulillah, hari ni sudah graduate, jaga di Universiti Tengah dalam YouTube saya ada. Dan saya bantu juga rakan-rakan lain, dan itulah Kak Kia sebagai doktor. Dan pesanan Kak Kia kepada guru-guru OA yang dalam rancangan khas. Dalam saya ada 13 orang, termasuk Jakun, termasuk dalam Mabari. Itu juga kata Pos Kia. Nama dia Sirawan. Guru-guru ada, berbagai-bagai guru-guru OA lah. Ambilan khas Azan untuk guru OA dan diposting ke Perak. Dan apakah pesanan Kak Kia kepada mereka? Okay. Pesanan saya kepada guru-guru guru-guru OA yang mengajar di sekolah OA, jangan putus asa. Kalau murid tu tak dapat, kita cuba lagi. Mungkin cara penyampaian kita tu tak berapa bagus, kita ubah cara lain lagi. Kita dekatkan diri dengan murid, mesra dengan mereka, supaya bila ada kemesraan, kemudian mereka ada semangat untuk belajar.
Sebab dia rasa selamat, bagi dia rasa selamat. Dia bagi rasa seronok dengan kita. Kita didik mereka seperti mana adik-adik kita ataupun anak-anak kita. Kiralah macam mana supaya dengan cara itu kita boleh menarik minat lagi mereka untuk datang sekolah dan belajar bersungguh-sungguh. Supaya mereka ada semangat untuk jadi macam kita juga. Ada semangat untuk satu hari mereka pun nak jadi cikgu. Nak bimbing, nak didik bangsa sendiri. Jadi kita sebagai cikgu jangan cepat putus asa. Apa saja mereka buat, kita yang penting sabar. Dan kita berdoa ikut agama masing-masing. Itu je, terima kasih. Keindahan saya kepada Islam mula masa saya sekolah lagi lah sebenarnya. Ibu bapa saya yang tak ada agama lah dan tak ada pegangan. Kemudian pada masa saya sekolah menengah pada tahun 1975 lah. 75 masa tu saya Form 1. Jadi arwah pak saudara saya Islam. Dia yang membantu kami lah untuk masuk Islam. Tapi pada masa itu walaupun kami Islam sebenarnya terus teranglah saya cerita kami ni terbiak, tak ada bimbingan. Sehinggalah saya berusaha sendiri dan berusaha sendiri untuk mengenali Islam. Kemudian apabila kita dah dalam Islam ni kita taat pada ajaran Islam tu, dari situ bila kita belajar, kita berdoa, solat jangan tinggal, insya-Allah kita akan berjaya. Tapi doa tiap-tiap hari kena ada, kena berdoa. Jangan kita tak kira apa agama pun, kalau kita dah belajar kita tak doa, mana kita tidak minta tolong pada siapa-siapa. Kita tawakal sendiri tak boleh. Kita kena berdoa kepada pencipta kita, maksudnya supaya dengan bantuan pencipta kita boleh mencapai apa yang kita inginkan. Kemudian daripada saya kepada Kak Kia kita buat rumusan apa hasrat Kak Kia nak lihat yang Kak Kia sebagai guru tak dapat laksanakan supaya generasi baru guru OA termasuk yang dari Pak Azlan dan juga guru OA yang akan jadi perongkanan, pesanan daripada mereka apa yang harap Kak Kia daripada mereka. Saya mengharapkan guru-guru baru ini berusahalah, bersungguh-sungguh mengajarlah, boleh bersemangat untuk memajukan bangsa sendiri. Ya, sebab kalau bangsa kita maju tentulah dari segi ekonomi dan sebagainya akan berubah. Kalau kaum kita tak maju, masa dia takut lama, jadi ekonomi pun masih macam itulah, tak ada perubahan pada mereka. Jadi saya harap guru-guru ini beri komitmen sepenuhnya, ya. Sebab saya nak tengok supaya pencapaian pendidikan di sekolah asli ini meningkat dan bilangan murid-murid ICT ini berkurangan. Kita tak naklah orang kita tak nak dengar orang kata sekolah asli ini budak-budak datang sekolah makan, main, hiburan. Hiburan. Tak nak itu. Kita nak ubah persepsi orang bahawa murid asli pun boleh berjaya, boleh maju juga macam sekolah-sekolah lain. Ya. Jadi memanglah co-curriculum tu kita titik beratkan sebab murid asli ni dia memang minat sebab itu. Kalau kita betul latih mereka, kalau mereka tak boleh dari segi akademik, mereka mungkin boleh jadi ahli sukan negara. Macam Batu 14, Kopi. Batu 14. Batu 14 tu banyak pencapaian yang dapat, ya. Tapi cikgu juga jangan pilih kasih. Ni nak bagi tahu, jangan pilih kasih. Kalau boleh kita ambil. Kalau boleh tak boleh, kita bagi dia, jangan kita biarkan, kita bagi dia dari bidang lain, kita tengok. Kalau dia boleh dari segi muzik, kita bagi muzik. Kalau dia boleh akademik, kita bagi akademik. Kalau dari segi macam curriculum tadi, kita bagi dia ke arah itu supaya supaya tak adalah nampak orang asing fikir dari semua bidang. Sebab